Perak berhasrat untuk memperbanyakkan sumber air khususnya daripada bawah tanah sebagai bekalan alternatif pada masa hadapan. Sumber berkenaan boleh digunakan bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air terutamanya ketika fenomena El Nino melanda negara. Sungai begitu besar macam Pahang pun boleh jadi kering. Jadi masalah yang El Nino ni kalau sekiranya berlaku, kita ada option. Tidak bergantung sangat kepada air sungai, tasik dan juga lombong. Kita ada alternatif untuk air bawah tanah. Ya. Dan inilah buktinya mana kawasan yang berhampiran dengan Krian seperti Larut Matang Selama, dia boleh juga menggunakan kaedah sama untuk dibekalkan air kepada loji rawatan di sana. Kalau perubahan itu perubahan yang agak melonjak. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim melalui Jabatan Mineral dan Geosains telah membelanjakan 1.5 juta ringgit bagi melaksanakan projek perintis pembangunan telaga pengeluaran air bawah tanah dan sistem pengepaman untuk loji rawatan air Gunung Semanggul. Pembinaan 2 telaga pengeluaran air bawah tanah tersebut dapat mengeluarkan kapasiti air sebanyak 2.5 juta liter sehari. Nilai jualan lebih 35 juta ringgit berjaya dicapai dengan lebih 200 peluang pekerjaan disediakan selepas 2 tahun pelaksanaan program pembangunan usahawan otomotif MARA Petronas PAM. Ia merupakan kolaborasi Majlis Amanah Rakyat MARA, Petronas Lubricants, Marketing Malaysia PLMM. Usaha itu bagi membangunkan komuniti usahawan otomotif melalui peningkatan imej dan susun atur bengkel yang menepati piawaian industri dan mampu berdaya saing. Bagi pengembangan rangkaian pusat servis di bawah PAM, MARA memperuntukkan dana pembiayaan berjumlah 12.65 juta ringgit bagi 21 usahawan yang telah membuka 29 outlet di bawah jenama tersebut di seluruh negara. Dalam tahun ini saja peringkat sampai Oktober dia punya KPI 60, dia boleh capai 29 itu saja daripada MARA. Jadi kalau dia letakkan 250, takkan separuh pun tak boleh capai. Saya letakkan 100 daripada saya 250 insya-Allah. Saya rasa komitmen MARA kita letakkan sebagai satu yang baik sekali dan saya percaya kita mempunyai kekuatan dari segi keupayaan kita yang mempunyai pengalaman luas dalam pembangunan usahawan dan dengan kerjasama dengan Petronas Lubricants Marketing yang Berhad, saya yakin insya-Allah kita boleh mencapai sasaran ini. Seramai 123 nelayan barat daya dan timur laut telah menerima bantuan peralatan penangkapan ikan Touchpoint daripada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Peralatan itu perlu bagi mengekalkan keterjaminan makanan khususnya dalam bidang perikanan. Bantuan disampaikan sempena program Rahmah Mesra Madani, pengerusi LKIM bersama nelayan Pulau Pinang. Tujuan untuk saya turun ke lapangan ini untuk bertemu dengan nelayan. Kadang-kadang nak memberikan sumbangan touchpoint seperti enjin, tukar dan juga kotak insulasi. Jadi waktu saya bertemu dengan mereka dan juga dengan ahli persatuan untuk saya memahami dan juga mendapat info beberapa masalah yang berlaku di bawah, terutamanya tentang kemudahan yang ada di kompleks ataupun di jeti daratan. Dan untuk saya mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan keadaan dan kemudahan ini berada dalam keadaan yang baik supaya aktiviti tangkapan ikan ini dapat kita teruskan dalam mencapai agenda keterjaminan makanan. Dan saya terima kasihlah kepada YB Faiz bagi saya enjin untuk saya makan untuk bulan ini saya masih banyak-banyak, dan pada LKIM bersama dan membantu semua nelayan di sini yang mana susah. Memang saya mengidamkan kehidupan macam ni lah, nak menambahkan kehidupan saya dengan anak saya daripada nelayan semua yang mana susah, yang untuk berlumuh di laut untuk cari makan untuk belah isteri mereka. Perkembangan sukan Piala Sultan Nazrin Shah dan Piala Tuanku Zahra bakal membuka tirainya hari ini hingga 11 November. Kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa itu akan berlangsung di Stadium Indra Mulia Ipoh. Presiden Persatuan Hoki Perak Dato' Muhammad Sayuti Abdul Samad berkata kejohanan itu merupakan sebahagian persiapan pasukan kebangsaan bagi menghadapi saingan Piala Asia yang dijadual Mei depan. There's a new cup under his name, Sultan Nazrin Shah. Since
there is no cup for Sultan, you see. So we has agreed, and then that's why we held. We're going to have tomorrow. We're going to start tomorrow. In fact, this duration of this tournament was reserved for the Sultan Azlan Shah Cup. Apabila kita bertanding dengan pasukan yang lebih tinggi rankingnya daripada kita, jadi kita amat berharap perlawanan yang kita tempuh nanti mempunyai kualiti dan akan memberi pendedahan yang secukup-cukupnya kepada pemain kita. Kejohanan Dwi tahunan ini menyaksikan penyertaan pasukan Malaysia, Switzerland, Australia, New Zealand, Namibia, Afrika Selatan dan Hong Kong. 3 pemain dari Perlis United mendapat perhatian Akademi Bola Sepak Negara Mohtar Dahari AMD. Ia susulan kejayaan pasukan tersebut merangkul kejohanan bola Kids 9 sepasukan bawah 12 tahun menewaskan AS Red Hawk dari Kedah. Pengerusi penganjur kejohanan bola kid, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya berkata, usaha mengetengahkan bakat baru menerusi kejohanan bola kid menjadi platform penting memilih pemain berwibawa dan berkualiti. Kejohanan tersebut kini memasuki edisi keempat disertai 28 pasukan bawah 12 tahun dari Perlis dan negeri-negeri di utara tanah air serta selatan Thailand melibatkan lebih 450 pemain.